عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'da. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, ya, pada malam ni kita berhimpun sekali lagi di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tak lain tak bukan untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala baik di masjid maupun di surau-surau ataupun musalla-musalla. Setidak-tidaknya kita datang, ya, ke rumah Allah Ta'ala ni untuk salat berjemaah, ya, untuk kita kejar pahala solat berjemaah. Seperti mana kita maklum, dapat 27 kali ganda. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, CV sembahyang, CV yang formula ataupun CV yang mengatakan bahawa sembahyang berjemaah dapat 27 kali ganda lebih baik berbanding daripada sembahyang seorang diri. Ya, itu mudah nak dihafal. Ya, anak-anak kecil kita, cucu kita pun boleh hafal. Tapi nak mengamalkan hadis tersebut, nak mengamalkan kefahaman tersebut, perlu kepada iman. Ya, perlu kepada iman, perlu kepada rasa nak kejar pahala tu, perlu kepada rasa nak kejar syurga yang Allah Taala janjikan. Kalau tak dalam hati tak ada rasa, macam mana? Kalau dalam hati tak ada rasa nak kejar pahala, tak ada rasa nak kejar syurga, tak datanglah. Ya, tak datanglah. Ya, kita tak nafikan sebab-sebab yang lain. Kita tak nafikan halangan-halangan yang lain. Mungkin ada orang yang sakit, mungkin ada orang yang time ni lah ada waktu kerja dia, masya-Allah tabarakallah. Mungkin adalah time ni dia nak pergi musafir dan sebagainya. Ala kulli hal, apa saja pun alasan, sembahyang jemaah mesti join. Ya, ini sebagai peringatanlah untuk diri saya juga sebenarnya, sebab saya tadi pun datang lambat, dalam saya sembahyang seorang kat belakang. Masya-Allah tabarakallah. Untuk backup diri saya sendiri, kan? Untuk backup diri saya sendiri, kira okeylah saya sembahyang kat sini walaupun lambat, ya, daripada saya sembahyang tepi jalan tuan seorang-seorang, confirm seorang-seorang. Ya, masya-Allah tabarakallah. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita golongan yang istiqamah dalam bab menjaga solat serta mengimarahkan rumah-rumah Allah Taala, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Baik. Makanya pada malam ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah sampai pada penghujung surah Ar-Ra'd. Ya, kita telah sampai kepada penghujung surah Ar-Ra'd, dan insya-Allah Ta'ala kita akan baca ayat yang ke-42 dan 43 sebagai penutup surah Ar-Ra'd. Jika ada kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala, kita akan masuk pada surah baharu, ya, iaitu surah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Masya-Allah tabarakallah. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, macam biasalah yang kita tengok dari sudut waqaf dan ibtida, hukum hakam tajwid, panjang dan pendek. Kalau kita boleh potong ayat Quran ini untuk jadi lebih ringkas dan lebih mudah dia punya bacaan. Pada ayat nombor 42, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makaral ladzina min qablihim falillahil makru jami'a. Baik, saya ulang balik sekali lagi. Wa qad makaral ladzina min qablihim falillahil makru jami'a. Daripada sebanyak-banyak perkataan ini, ayat nombor 42 dan 43, dan juga mana-mana ayat Quran daripada awal Fatihah sampailah hujung An-Nas, saya cuma nak buat satu ulang kaji saja, tuan-tuan. Ya, saya cuma nak buat satu ulang kaji saja. Nota ni saya yakin ramai dalam kalangan kita dah hafal, dah tahu dah. Saya sebut sebagai niat murajaah ataupun ulang kaji. Satu-satunya perkataan dalam Al-Quran, dia tidak ada alif, tapi wajib baca panjang, sekurang-kurangnya 2 harakat. Satu-satunya kalimat ataupun perkataan dalam Al-Quran, ya, satu-satunya kalimat atau perkataan dalam Quran tak ada huruf alif, ya, tapi wajib baca panjang sekurang-kurangnya dua harakat. Ya, sekurang-kurangnya
dua harakat. Siapa yang tak baca panjang pada lafzul jalalah, ni nama apa ni? Kita kata nama Allah. Jangan macam tu tuan-tuan. Bukan kata salah, tidak. Kita ni orang belajar, kita orang mengaji, kita baca kelas Quran, kelas tajwid, kelas bahasa Arab dan sebagainya, tafsir, hadis dan sebagainya. Kita guna istilah yang lebih profesional lah, bahasa mudahnya, lafzul jalalah. Lafzu al-jalalah. Ini pernah sebutkan sebelum ini. Cuma hukum tajwid ni sekadar ulang kaji sajalah. Saya kata tadi, sekadar ulang kaji saja. Paling tidak kita baca dengan kadar dua harakat, baik ketika waqaf, baik ketika wasal. Ketika mana kita berhenti dekat perkataan ini, nama Allah Ta'ala yang mulia, ataupun ketika mana kita baca sambung. Rasulullahi, contoh, dua harakat. Kalau kita berhenti Rasulullah 2 boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Ambil hukum mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Sama ada lafzul jalalah alif lam lam ha ataupun lillah. Qul innal amra kullahu lillah. Kan? Paling tidak dua harakat. Sama juga. Dia tidak ditulis dengan alif. Itulah yang bagusnya kalau mukaddam dulu, saya mengaji mukaddam tuan-tuan. Saya yakin majoriti kat sini ramai yang belajar mengaji Quran dulu mukaddam kan. Masya-Allah tabarakallah. Dulu ada alif pun, tak salah saya. Kalau mukaddam ada alif. Tak tahulah kenapa cetakan daripada yang diiktiraf oleh Saudi Arabia tak tulis alif. Tak apalah. Ala kulli hal, kita tahu dia punya hukum secara jelas. Walaupun hukum tu simple. Walaupun hukum tu mudah. Baik. Kita sambung balik kita ulang balik. Wa qad makaral ladzina min qablihim falillahil makru jami'a. Mad iwad tuan-tuannya, dua harakat. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Nafs. Dah ada huruf fa, naf, ada sin sikit dekat belakang. Wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbat dar. Baik, yang itu ayat nombor 42. Minta maaf Ji, kita nak baca terus ayat nombor 43. Kita akan baca dua ayat sekaligus kita nak cepat habislah surah ni insya-Allah taala. Seterusnya ayat nombor 43. Jazakallahu khairan katsiran Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Berhenti pada mursala. Kalau dalam ni waqaf jim ni, waqaf jaiz. Kalau dalam Quran sama juga waqaf jaiz. Berhenti ataupun baca sambung sama saja. Dia punya fadilat, dia punya kelebihan. Tidak ada satu yang lebih banyak fadilat. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Siapa nak berhenti boleh berhenti. Siapa nak berhenti boleh berhenti. Tapi dari sudut makna sebenarnya baca sambung. Dari sudut maksud baca sambung. Saya kata berhenti tadi tu sekadar nak memudahkan saja. Rasa-rasa macam banyak dengung ni, berhentilah pada wa bainakum, boleh. Sambung terus. Wa man indahu ilmul kitab. Cuma pada malam ni kita nak baca bacaan yang lebih afdal, lebih baik. Kita baca penuh. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qalqalah besar di hujung ayat. Okey. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-sama ayat nombor 42 dan 43. Bermula daripada muka surat. Sorry, saya lupa nak cakap tadi muka surat 254. Muka surat 254. Baik, ready tuan-tuan? Kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam kiraan 3. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makaral ladzina min qablihim falillahil makru jami'a. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Bukan nafsin. Nafs. Nafs. Minta ulang balik. Kita ulang balik 1 2 3. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Betul. Kita teruskan 1 2 3. Wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar. Teruskan.
Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Alhamdulillah, selesailah dua ayat terakhir kita pada malam ini. Bukan pada malam ni, dua ayat terakhir untuk surah Ar-Ra'di. Ya, baru mula dah habis dah. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik, sebelum kita tengok pada huraian-huraian tafsiran, apakah yang dihuraikan oleh para ulama untuk kedua-dua ayat ni, saya bacakan dahulu terjemahannya secara ringkas biiznillah taala. Baik. Wa qad makara, dan sesungguhnya mereka telah melancarkan rancangan ataupun mereka telah melancarkan tipu daya. Saya ingat banyak Quran terjemahan digunakan perkataan tipu daya. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Allazina min qablihim, iaitu orang-orang yang sebelum mereka. Ada satu golongan sebelum satu golongan. Satu golongan yang telah datang, pernah datang sebelum satu golongan. Falillahil makru jami'a, akan tetapi semua urusan rancangan ataupun tipu daya itu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, semuanya sekali, jami'a, semuanya sekali. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan oleh setiap orang. Ya, nafsin, setiap orang. Wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar, dan orang-orang yang ingkar ataupun orang-orang yang kafir itu akan mengetahui liman 'uqbad dar, bagi siapa mendapat tempat kesudahan yang baik. Itu terjemahan untuk ayat nombor 42. Kita masuk ayat nombor 43. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir berkata, lasta mursala. Dua perkataan itu, lasta mursala, ini kalau standard bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ni, dia ada dua koma dekat atas tu. Kan? Ini adalah dua perkataan ini ucapan orang-orang yang kafir, yang tak beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam yang tadi itu, kalau ikutkan standard yang penulisan kita lah bahasa Melayu, dia buah koma dekat atas. Sebab qul, setiap kali kita jumpa perkataan qul, Allah ajar Nabi supaya cakap. Allah ajar Nabi supaya mengatakan perkataan tersebut. Kafa billahi syahida, cukuplah ya Allah Ta'ala menjadi saksi ya antara aku dengan kamu, antara aku dengan kamu semua. Wa man indahu ilmul kitab, dan juga orang yang menguasai ilmu al-kitab. Baik, kita akan tengok beberapa perkara, beberapa poin daripada kedua-dua ayat ni biiznillah taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya, dalam bab ayat ini, ya, dalam bab ayat nombor 42, ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah telah menuliskan satu bab yang sangat ringkas, begitu pendek, ya, seringkas ayatnya, ya, masya-Allah, tabarakallah, iaitu bertulis makrul kufari wa falahul mu'minin, ya, rancangan jahat orang-orang yang kafir dan juga kemenangan ataupun kejayaan untuk orang-orang yang beriman. Baik, rancangan jahat, sebelum kita tengok ya huraian yang lebih panjang, saya nak kongsikan satu perkara. Kita banyak kali jumpa dalam Quran perkataan makrun. Dan saya yakin banyak juga kita jumpa ayat ini dalam surah Yusuf dulu. Ya, dalam surah Yusuf terlebih dahulu. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi tak apa. Ya, saya nak kongsikan satu lagi huraian para ulama berkenaan dengan perkataan makrun. Senang cerita, rancangan jahat dalam bahasa Arab ada dua. Perancangan jahat, plan jahat, kalau dalam cerita orang putih, dalam cerita movie tu kata apa? Villain, orang jahat tu lah. Kan orang jahat dia buat rancangan jahat, nak menguasai dunia ke, nak sabotage ekonomi ke, apa-apa tak kisahlah. Ya, contoh saja ya. Rancangan jahat dalam bahasa Arab ada dua. Satu makrun, satu lagi kaidun. Dalam surah apa nama tu? Wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, aku pun buat rancangan jahat juga. Ini pun rancangan jahat, ini pun rancangan jahat. Baik. Apa beza? Ya, apa beza dia?
Walaupun kedua-duanya membawa maksud rancangan jahat. Contoh kat sinilah. Sorry tuan-tuan ya, pendek-pendek saja. Kan bahasa apa nama? Ini bahasa WhatsApp betul ni. Teruk betul ni. Abaikanlah tu. Tuan-tuan pun dah tahu dah. Ya, tak tulis pun tak apa. Makrun makrun ialah rancangan jahat nak mengenakan orang. Panjang kalau saya tulis. Saya cakap gitu je lah. Nak mengenakan orang dalam keadaan orang yang akan jadi mangsa tu dia tak tahu, dia tak sedar. Dia tak tahu, dia tak sedar. Dia tak tahu ada orang nak buat jahat dekat dia. Maksudnya rancangan tu dibuat secara sulit, secara tersembunyi. Panjang istilah para ulama, saya cuba ringkaskan. Nak mengenakan orang, nak menimpakan mudarat, bolehlah. Nak mengenakan orang dalam keadaan, ya, nak mengenakan seseorang dalam keadaan seseorang itu, ni orang ini dia tak tahu. Seseorang itu dia tak tahu. Dan dia bahkan tak sedar pun. Dia tak sedar pun orang dah laksanakan rancangan tersebut. Dia tak tahu orang plan tersebut, dan dia tak tahu bahawa rancangan itu telah dijalankan. Macam mana saya nak tulis ni? Tahulah nota ni betul-betul tak lengkap ya. Saya potong pendek-pendek saja. Nampak Memang tersembunyi betul. Contoh. Kita baru-baru ni sambut awal tahun Muharram kan? Awal tahun baru hijrah. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tahun ini Allah Taala mengurniakan kebaikan kepada kita semua. Maka saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan semua, kullu am wa antum bi khair. Baik. Berkenaan dengan satu ayat Quran, Allah Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ini ada dalam surah Al-Anfal, muka surat 180. Ya, muka surat 180. Ini muka surat second last, kedua terakhir daripada juzuk yang ke-9. Kalau tuan-tuan boleh luangkan masa kejap, kita tengok ayat ini. Sebab ayat ni memang cakap direct betul, cakap pasal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar, saya yakin ustaz-ustazah, para pendakwah, para penceramah, ya, dia banyak cerita tentang kesusahan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penceramah pilih cerita gua, bukan gua Hira, gua apa nama, gua kecil ada spider dan lebah tu, gua Thur. Gua Thur. Ada yang cerita pasal binatang-binatang pun tolong Nabi, tapi orang kafir tak nak tolong Nabi. Manusia tu, ya, nak kejar dan nak bunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Antara potongan, orang kata episod lah, ya, antara cerita pendek yang sangat-sangat masyhur dan memang ada dalam hadis yang sahih, iaitu rancangan nak membunuh Nabi. Kita sedia maklum, Nabi tak keluar daripada rumah lagi, betul? Maka Abu Jahal, nak kata hebatnya Abu Jahal, tuan-tuan dah tahu dah, saya sekadar ulang kaji saja. Nak kata hebatnya Abu Jahal, Iblis suka rancangan dia. Ya, Iblis kata dia otak bergeliga. Sah hebat tu. Ya, apa rancangan Iblis? Apa rancangan Abu Jahal? Macam ni lah, kalau kita bunuh dia terus, kan kita kena balik. Macam ni lah, setiap kabilah yang tak suka dengan Muhammad, lantik seorang wakil. Kita ambil orang yang kuat. Ya, anak-anak muda ni yang berani ni, yang memang benci dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagi dia senjata, bagi dia pedang ke tombak ke apa yang patutlah, mana yang boleh, ya. Dan bila mana kita kepung rumah Muhammad, masuk dalam saya dah guna ayat orang kafir dah ni, bukan saya lah. Dah guna ayat orang kafir. Kepung rumah Muhammad, masuk dalam rumah dia, kepung dia punya katil, cucuk serentak. Cucuk pun kena serentak tu. Tikam pun kena serentak. Dia mati, siapa yang bersalah? Semua yang bersalah. Kan? Semua bersalah. Maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tak akan berani nak tuntut lebih-lebih dengan bangsa Quraisy yang lain ni. Paling tidak pun dia orang akan minta blood money, duit diyat. Ya, duit diyat, iaitu tebusan wang akibat melakukan kematian, ya, melakukan pembunuhan. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Dengar rancangan macam ni,
Iblis kata apa? Inilah rancangan yang terbaik. Ya, ini rancangan yang terbaik. Baik. Saya bukan nak cerita panjang-panjang, tuan-tuan pun tahu Rasulullah keluar rumah baca apa? Surah Yasin tu kan? Awal surah Yasin tu ayat nombor berapa? 8 ke 9 tu. Ayat nombor 9 kan? Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Ala kulli hal, ayat ini, ayat yang kita nak baca ni yang saya tunjukkan tadi tu ayat nombor 30. Tengah-tengah muka surat 180 tu bawah sikit. Ya, tengah-tengah bawah sikit. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Nampak tak perkataan makra? Yamkuru. Tu dia. Ketika orang-orang yang kafir Quraisy ni merancang dalam senyap, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu sebenarnya sebab rancangan itu sulit, confidential. Ya, confidential. Liyusbituka, sama ada nak mengurung engkau, tahanan dalam rumah. Tu istilah zaman sekarang tu. Ya, tahanan dalam rumah. Au yaqtuluka, ataupun mereka plan nak membunuh engkau. Au yukhrijuka, ataupun mereka merancang halau je lah. Ya, halau saja Muhammad daripada negara Mekah, daripada negeri Mekah. Wa yamkuruna, mereka membuat rancangan dalam senyap. Wa yamkurullah, Allah pun ada rancangan senyap juga. Ya, rancangan secara sulit. Wallahu khairul makirin, dan Allah Taala itu sebaik-baik membuat rancangan dalam senyap. Ya, baik, itulah panjang lebar contoh untuk perkataan makrun. Sementara kaidun pula, kalau saya boleh bagi contoh tambahan sikit saja. Makrun ni sihir pun boleh juga. Ya, sihir pun termasuk juga dalam makrun. Ke ada orang nak menyantau orang, dia beritahu orang tu dulu. Dia memang tak gomah dalam kedai makan kau ni. Kan? Dia santau kau lah esok pagi. La ilaha illallah. Itu dah kantoi nama. Ya, orang nak menyantau orang, nak menyantet orang ni dibuat senyap, maka itu termasuk dalam makrun. Ya, baik. Sementara kaidun, terang-terangan. Senang je, terbalik pada ini. Rancangan jahat, terang-terangan, dan dilaksanakan juga terang-terangan. Ya, dilaksanakan terang-terangan. Baik rancangan dia terang-terang, buat rancangan itu pun laksanakan rancangan itu pun terang-terangan. Simple saja. Itu ingat saya tak payah bagi contoh. Ya, biiznillah taala. Baik, masya-Allah tabarakallah. Itu perbezaan ya antara dua ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Sekarang kita kembali kepada ayat ni. Wa qad makaral ladzina min qablihim. Allah Ta'ala nak suruh ya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak suka dengan Islam, tak suka dengan Al-Quran, tak suka dengan Nabi, tak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang dulu pun pernah buat rancangan juga. Ya, dalam Quran ada rancangan yang detail, terperinci, ada rancangan yang tersembunyi. Rancangan nak menghalau Nabi Nuh alaihi salam itu terang-terangan. Ya, rancangan untuk menghalau Nabi Nuh alaihi salam itu terang-terangan. Rancangan nak membunuh Nabi Saleh itu senyap-senyap. Rancangan nak membunuh Nabi Saleh, nak membunuh Nabi Syuaib itu senyap-senyap. Ya, masya-Allah tabarakallah. Adalah dia, panjanglah cerita itu, saya cuma sebut sekadar secara ringkas saja. Ya, baik. Maka Allah Ta'ala balas balik, falillahil makru jami'a. Last kali Allah Ta'ala yang mempunyai kata putus. Yang menang itu siapa? Yang menang itu Allah. Ya, ma ya'lamu ma taksibu kullu nafs, dan kita sedia maklum Allah Ta'ala itu mengetahui apa sahaja yang dilakukan oleh setiap orang. Wa saya'lamul kufaru liman 'uqbad dar, maka orang-orang yang kafir pada hari kiamat nanti dia akan tahu ya siapakah yang akan beruntung pada hari akhirat kelak. Itu saya dah seolah-olah dah baca terjemahan. Memang saya dah bacalah terjemahan itu sekali lagi. Tak apa, minta maaf sangat-sangat tuan-tuannya, sebab huraian ni tak panjang pun. Satu lagi huraian yang terakhir huraian yang terakhir untuk ayat nombor 42. Lepas tu kita akan masuk ayat nombor 43. Cuba tuan-tuan tengok perkataan kufar. Cuba tuan-tuan tengok perkataan kufar. Saya padamkan yang ini. Kufar sama macam kafirin, tapi ada beza. Kufar sama macam kafirin, maksudnya sama, orang kafir. Senang je. Orang tak beriman, orang tak Islam, orang kafir. Settle. Tapi ada beza.
penggunaan dia dan sifat dia orang ada beza. Orang kafir orang kafir. Dalam Quran Allah Taala guna sama ada kafirin ataupun kafirun. Ya, kafirun ataupun kafirin, samalah ni. Dia kena tengok dia punya tata bahasa Arab, bila nak guna waw, bila nak guna ya. Satu lagi kuffar. Walaupun dua-dua ni orang kafir, apa beza? Senang saja. Saya bagi dia punya sifir dulu dia punya formula dulu. Kalau perkataannya merujuk kepada orang atau benda yang sama atau perbuatan yang sama, tapi satu tu dia ada sabdu. Yang ada sabdu tu dia lebih Orang negeri kata beliau benar. Beliau. Lebih beria-ia. Lebih bersungguh-sungguh. Baru jumpa perkataan tu. Ya, lebih bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Senang je sebenarnya. Ya, bersungguh-sungguh. Dah tahu apa beza ni? Macam nak terangkan dua-dua perkataan ini? Ingat asalkan ada sabdu, kalau perkataan dia sama, tapi satu tu ada sabdu. Lebih beria-ia, lebih bersungguh-sungguh. Yang ini, saya bagi contoh yang ini dulu. Yang ini, dia mungkin fikiran macam ni tuan-tuan. Kafirin ataupun kafirun. Kafirin ataupun kafirun. Tak apalah, Islam nak sembah Tuhan dia, sembahlah Tuhan dia. Aku dengan agama aku tak nak campur agama dia orang tak payah campur agama aku. Lebih kurang macam tu. Ataupun fahaman macam ni tuan-tuan. Semua agama adalah sama. Apa nama tu? Pluralisme. Semua agama adalah sama. Kita asalkan boleh hidup harmoni, asalkan boleh beramal, okey lah. Aku tak kacau engkau tak kacau aku. Itu kafirin. Tapi kalau kuffar ada sabdu, yang ini. Ya. Aku saja betul. Ekstrim lah, saya bahasa mudah, ekstrim. Ekstrim EXTREME. Ekstrim. Islam tak boleh dibiarkan hidup. Contoh. Ya. Orang Palestin mesti dikeluarkan. Contoh. Kalau dia kata kita share lah sama-sama. Ya, share lah sama-sama. Palestin dengan Yahudi. Tahan lagi tuan-tuan. Tahan lagi. Tapi kalau dah sampai menghalau orang daripada rumah dia, siang-siang buta bawa bulldozer, pecahkan rumah orang, pecahkan tempat tidur orang, pecahkan kedai orang, itu namanya ekstrim. Maka yang itu bukan kafirin lagi dah. Itu sudah kuffar. Nampak Baik. Kalau dari sudut akidah, kita komen bab akidah sahaja. Antara fahaman orang-orang yang kufar ialah orang lain tak akan masuk syurga. Hanya agama dia saja yang masuk syurga. Itu problem lah. Macam saya cakap tadi tu, kan, kalau kafirin dia kata semua orang berpeluang masuk syurga. Orang kata lebih lembut. Ya, lebih lembut. Walaupun akidah dia tertolak. Tapi kalau dia kata tak ada, kan, kami sahaja yang akan menang, kami sahaja yang akan berjaya, kami sahaja yang akan masuk syurga, orang kafir lah. Kalau cakap macam tu, itu namanya kuffar. Ya, na'udzubillahi min zalik. Baik. Kalau dalam Islam macam mana tuan-tuan? Kalau dalam Islam boleh ke kita kata orang kafir masuk syurga? Boleh ke cakap macam tu? Okey, kita tidak ekstrim tetapi Quran telah menyatakan siapa yang syirik akan kekal dalam neraka. Kita cakap macam tu saja. Sorrylah. Ya, kami kata kamu ekstrim. Kalau kamu nak kata kami ekstrim, terpulanglah. Kami ada dalil kami sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, jadi hak itu hanya untuk Islam. Walillahil izzah. Ya, qulillahil izzatu jami'ah. Ya, hanya untuk Allah Taala sahaja kemuliaan dan segala kekuasaan. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik, sebagai penutup, kita terus masuk pada ayat nombor 43. 43 ni pun sama juga ringkas. Maka berkatalah orang-orang yang kafir, lasta mursala, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang nabi, bukanlah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang menarik untuk ungkapan tersebut, cuba tuan-tuan tengok betul-betul. Allah Ta'ala guna perkataan wa yaqulu. Ya, terjemahan tuan-tuan dah tahu dah. Ya, tuan-tuan tengok perkataan wa yaqulu. Wa yaqulu ialah fi'il mudhari', benda yang sedang berlaku. Benda yang sedang berlaku. Kalau dalam benda, kalau perkara yang telah berlaku, yang sudah berlaku, qala. Qala ini dulu punya cerita. Tapi kalau wa yaqul maksudnya sedang bercakap. Sedang bercakap. Ya, sedang bercakap. Apa maksud dia ni? Maksudnya ialah pada zaman Nabi, orang kata Nabi itu bukan Nabi. Zaman sekarang pun orang kata Nabi bukan Nabi. Dah, itu je. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Ya, sehingga saat ini masih lagi ramai orang-orang yang mencari kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya pun pernah sebutkan beberapa contoh terlebih dahulu sebelum ini, bahawasanya antara ucapan mereka ialah Al-Quran dicedok. Ya, Al-Quran dicetak atau Al-Quran mencedok ataupun menciplak cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu. Ya, tengok dalam kitab Bible ada nama Ibrahim, okey, ambil nama Ibrahim. Dalam kitab Bible ada Nabi Daniel, okey, ambil cerita Nabi Daniel. Dalam cerita Nabi Ibrahim ada kisah Nabi Yusha' bin Nun. Ya, aku kata apa? Assistant student kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia pun ambil juga, Quran pun ambil juga. Ala kulli hal, itu ungkapan-ungkapan diucapkan oleh orang-orang yang tak beriman. Baik, itu ringkas. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Maka dalam pada nak menghadapi ya tuduhan-tuduhan, inilah ni untuk ayat nombor 43 ni. Antara cara ataupun jawapan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap tuduhan-tuduhan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak beriman, antaranya ialah lantak kau lah. Faham tak tu? Tak faham. Memang tu saya bagi short form terus. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ni cuba tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala kata apa? Kafa, cukuplah, billah, cukuplah Tuhan menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dalam banyak ayat-ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok daripada seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim, ada masanya Allah Ta'ala suruh Nabi berdebat. Ada masanya Allah Ta'ala suruh Nabi ajak dia orang ni berfikir. Ada masanya Allah Ta'ala suruh Nabi ajak orang kafir ni, orang kata kasih hentam terus. Apa macam-macam dalam rancangan TV tu, sila duduk jangan lari. Ada ke rancangan tu? Sila duduk jangan belah dulu, macam tu lah lebih kurang. Nak suruh dengar pendapat orang yang dijemput tu. Dengar dulu. Duduk kejap, Nabi Muhammad kasih basuh, kasih brainwash, kasih cakap, kasih dakwah. Dengar. Ada masa ajar suruh berdebat. Ya, banyaklah ayat macam ni, ada yang ayat macam ni. Terlalu banyak contohnya. Tapi ada masa Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau nak percaya ke, engkau tak percaya ke, lantak engkau lah. Tuhan jadi saksi apa yang aku cakap. Ini ayat dia tuan-tuan. Ini ayat dia. Ini ayat, kalau kita baca ayat ni, kita boleh dapat gambaran Nabi dah letih. Nabi nak rehat juga. Daripada Nabi asyik pecah kepala ya. Baik Nabi ambil masa rehat sekejap. Apa? RNR, rehat dan rawat. Macam itulah lebih kurang. Rehat kejap, relax kejap, tak apa. Hari ni habis dah dan berjidal, habis dah dan bercakap, habis dah dan berdebat, dah berdakwah, dah letih dah. Habis dah kering dah tokak. Ya, habis dah bercakap ni. Habis air liu. Ya, habis air liu. Maka hari ni dan rehat dulu. Engkau nak beriman tak beriman, sudah Allah Ta'ala jadi saksi. Ya, pada masa akan datang insya-Allah sambung balik dia punya perbahasan dia. Baik. Makanya dalam ayat ini Allah Ta'ala mengiktiraf seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ayat ni umum lah tuan-tuan. Ya, ayat ni umum. Dalam banyak ya ucapan ya, dalam banyak kalam ataupun huraian daripada ulama-ulama tafsir berkenaan dengan surah Ibrahim surah Ar-Ra'di ayat nombor 43,
Majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa waman indahu ilmul kitab. Waman indahu ilmul kitab tak lain tak bukan merujuk kepada seorang sahabat mulia berbangsa Yahudi. Saya banyak kali dah sebut nama dia ni, Abdullah bin Salam. Ya, pendeta Yahudi tapi dia memang tunggu betul. Kalau betul lah itu Nabi, memang aku akan beriman terus. Itulah dia pendirian Abdullah bin Salam yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala puji dia? Nombor satu, tengok ayat tu tuan-tuan. Allah Ta'ala kata dia ada ilmu. Itu kelebihan orang yang mengaji. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kelebihan orang mengaji fiqh, kelebihan orang mengaji tauhid, kelebihan orang mengaji hadis, dia tahu mana betul, mana salah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan itu, amalan dia lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara lain kelebihan orang yang ada ilmu, saya cakap tadi, orang siapa nama ni, Abdullah bin Salam, dia lebih mudah untuk beriman. Ya, dia lebih mudah untuk beriman. Walaupun tak semua, Ustaz. Ya, tak semua orang ada ilmu akan beriman. Ya, betul, kita akui. Ya, kita akui, tak ada masalah. Tapi ala kulli hal, Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Allah Ta'ala jadi saksi Nabi itu Nabi, dan Abdullah bin Salam pun jadi saksi juga bahawa dia jadi Nabi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Selain daripada Abdullah bin Salam, itu jumhur ulama tuan-tuan ya. Itu jumhur ulama. Selain daripada Abdullah bin Salam, ada juga nama-nama sahabat yang lain. Ni penutup lah ni. Jam pun dah bunyi dah tu. Ya. Antara sahabat-sahabat Rasulullah, asalnya kafir. Tapi dia orang belajar. Ya, dia orang belajar dan dia orang mendapati, ya betul, Nabi Muhammad itu memang Nabi yang sebenar. Tuan-tuan kenal nama ni, Suhaib Ar-Rumi. Dia ada al kat depan ya. Ar-Rumi. Ini bukan orang Arab tuan-tuan ya. Suhaib Ar-Rumi. Ini bukan orang Arab ni. Ya. Ini orang Rom. Daripada negara Rom, empire yang sangat-sangat hebat, yang sangat kaya, sangat kuat, dia boleh lari, dia boleh tinggalkan negara dia, sanggup dia duduk kat Madinah. Ya, sanggup duduk dekat Madinah. Dia masuk Islam bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ketiga tadi apa? Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Suhaib Ar-Rumi, orang Rom. Yang ketiga, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun bukan orang Arab juga. Kalau tuan-tuan dengar sejarah dia ni, Masya Allah, tabarakallah. Awal-awal nak cari Nabi tu, nak kena belajar bahasa Arab dulu. Orang Melayu kita kata apa? Itik dengan ayam. Sampai ke Madinah, alhamdulillah bolehlah cakap Arab kan, bila belajar dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Gigih tak gigih ni? Salman Al-Farisi anak pendeta ayah dia ni orang berilmu ni. Orang berilmu tapi ada ilmu, macam saya cakap tadi kan, orang berilmu tapi tak nak beriman. Sayanglah anak dia pula yang beriman ya, dan jadi seorang sahabat yang mulia. Baik. Saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah ya, nampaknya kita telah berjaya menamatkan bacaan Al-Quran kita sehingga penghujung habis surah Ar-Ra'di. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah pada masa akan datang, jika diberikan kesempatan dan izin oleh Allah Taala, kita akan sambung masuk pada surah yang baru, iaitu surah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Astaghfirullah.